Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jadi minta maaf banyak-banyak kepada saudara-saudari yang bersama kita pada awal tadi. Maka ni duk main, duk putus, duk beragai, duk hilang apa semua. Boleh hadir dengan sebab lama dah kata. Terus apa tu orang dulu benar dah ada buat live tu. Boleh hadirlah berlaku benda yang berlaku. Baiklah, lagu mana pun kita cuba terus sekali lagi. InsyaAllah saya panggil tak putus. Allah haula wala quwata illa billah. Maka mintalah daripada saudara kita yang bersama kita, walaupun tak ramai, bakat-bakat share sikit sorang, 1, 2, 3 sorang, supaya orang panggil pun orang lain boleh bersama kita insya-Allah. Baik, maka sambung benda yang kita kecek pada awal tadi. Jadi tak akan masuk syurga, tak kira lah lelaki perempuan, tak kira sesiapa, dia tak akan masuk syurga selama dia tidak bersih daripada dua perkara. Jadi syarat yang asasi bagi orang yang akan masuk syurga ni, ia kena sunyi. Ia kena sunyi, ia kena bersih. Daripada dua perkara. Yang pertama syirik. Yang kedua dosa. Jadi siapa saja yang ada salah satu daripada dua perkara ni di atas diri dia, maka selama itulah dia tidak selamat daripada api neraka. Dan dia sangat-sangat susah dan payah dia nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Adapun yang pertama, kena selamat daripada syirik. Maka siapa saja, walau dia kaya banyak mana sekalipun harta dia, walau dia tinggi setara mana pun peringkat dia, walau dia janguk setara mana pun rupa dia, walau dia baik setara mana pun keturunan dia, tapi jikalau dia syirik dua Allah, dia kafir, maka orang ni dia tak bahu syurga. Dan tak bahu tu tak bahu selama-lamanya. Tidak ada hari dia nak boleh kecak nikmat syurga. Tidak ada hari dia nak bahu syurga. Tidak ada hari yang dia nak jumpa dengan syurga, tak ada. Jadi orang yang bersyirik ni, dia panggil apa ni, akan kekal selama-lamanya dalam neraka Allah. Wal'iyadzubillah. Sebab tu kita ni syukurlah banyak-banyak, terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang panggil apa ni, kita ni rupa tak jangan mana, tapi kita Islam, kita ada iman, Tuhan bagi kepada kita, alhamdulillah. Kita keturunan tak tinggi, tak mulia, tapi kita ada Islam, ada iman. Kita ni tak adalah daripada golongan orang yang harta banyak juta wedak, tapi kita ada nikmat iman, nikmat Islam, alhamdulillah. Saudara semua, itu yang pertama. Jadi tak akan masuk syurga melainkan orang itu dia bersih, dia suci daripada dua perkara. Yang pertama syirik, dan
Kalau gitu, itu yang pertama. Maka kita alhamdulillah, sebab tu kita kena panggil apa, banyak-banyak puji dan banyak-banyak syukur kepada Allah di atas nikmat iman, nikmat Islam. Nah, ini sebesar-besar nikmat, ini seagung-agung nikmat, ini sebaik-baik nikmat, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan yang kedua, yang kita, orang yang akan masuk syurga ni, dia kena suci, dia kena selamat, dia kena bersih, ialah daripada dosa. Nah, daripada dosa. Maka selamat daripada syirik dan daripada dosa dengan gapo? Ialah dengan beriman. Jikalau dia ni orang yang bukan Islam pada asal, dia ni orang kafir, beranak daripada ibu bapa yang kafir, maka ia nak selamat daripada api neraka, tak lain tak tidak dengan masuk Islam saja, dengan masuk Islam saja. Baik, adapun kita orang yang Tuhan bagi nikmat Islam dah kepada kita, nikmat iman dah, dengan kita jadi anak bagi ibu dan ayah yang beragama Islam ni ke, kita kena bersih satu lagi. Gapo? Ialah daripada dosa. Kalau gitu, dua perkara selama mana ada di atas diri kita ni, kita tak selamat daripada api neraka, bahkan kita tak akan masuk syurga jikalau ada hal manasa di atas diri kita, iaitu syirik dengan dosa. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita ni selamat dah daripada syirik. Walaupun belum tentu lagi, sebab ia kira ni bukan kira learning, ia kira ketika mati. Orang kafir learning, bukan kira learning, kira ketika mati. Jikalau dia mati dalam keadaan kafir, maka ia kekal dalam neraka, tak jumpa syurga sampai bila-bila. Dan jikalau orang Islam hidup dalam keadaan Islam, tapi dia mati dalam keadaan kafir, begitu juga dia tak jumpa syurga sampai bila-bila. Jadi di sana ada, maka orang Islam ni, orang yang agama Islam dah, duk dia dengan tak sebab gapo-gapo ni, dia nak jadi kafir, bukan dia. Tak ada lagu tu. Dia daripada sebab yang buat dia tu jadi kafir. Maka sebab ni tak lain tak tidak ialah dosa. Dosa yang dia duk buat, dia panggil pun setiap hari, setiap malam, daripada hari ke hari sampai kepada minggu, minggu ke minggu sampai kepada bulan, bulan ke bulan sampai ke tahun, duk lagu tu, maka duk saksum. Tu dia duk saksum dosa, tindih, maka ampun tak diampun. Dosa dah ada, buat tambah maka kebanyak sampakah gelap mata hati dia, sampakah hitam mata hati dia, ketika ni okat dia nak dikufur tu ada, dan pesing pula banyak. Sebab tu jangan sedak, jangan buat orang panggil berasa kata selamat. Walaupun kita ni nama Islam, duk makan yang halal yang Islam, ibu bapa kita Islam, waris kita Islam, kawan-kawan kita Islam, kampungnya kita hidup kampung Islam, tapi belum tentu kata kita ni nak mati dengan Islam, belum tentu. Tapi harapan kita, situlah harapan kita ni nak lagu tu lah, nak tu. Tapi belum tentu. Sebab tu kita ni kena takut benar-benar daripada dosa. Maka daripada benda kita takutnya, saudara semua, beberapa sebab yang wakwi orang Islam pada asal ni mati dalam keadaan kafir, ada beberapa perkara. Sebab dosa ni yang dia buat sama-sama ni, wakwi dia hujung ketika nak mati tu, dia tak taubah, wakwi dia mati dalam keadaan kafir, ada beberapa perkara. Yang pertama, derhaka kepada ibu bapa. Dosa ni sangat-sangat besar. Sebab jika ada hening,
semua amalan yang dia buat Tuhan tak terima. Semaya bayar Tuhan tak terima, puasa dia Tuhan tak terima. Nah, buat haji wa umrah Tuhan tak terima, keluar zakat Tuhan tak terima, sedekah Tuhan tak terima, buat baik apa saja Tuhan tak terima jika dia duk deraka kepada ibu bapa dan ibu dia, ayah dia tak maafwi ke dia, tak redawi ke dia. Sebab tu kena beringat saudara semua. Deraka kepada ibu bapa menyebabkan seorang mati dalam keadaan kafir, maka jikalau mati dalam keadaan kafir, maka dia tak jumpa sampai bila-bila, bahkan selama-lama dengan syurga Allah. Bahkan tempat duduk dia dalam neraka saja. Itu yang pertama. Yang kedua ialah orang yang hidup dalam keadaan mabuk kaya. Masa dia hidup duk minum, duk makan benda mabuk kaya. Lagu itulah. Maka hari demi hari, maka kau jauh daripada Allah. Minum lagi, kau jauh daripada Allah. Duk mabuk kaya lagi, sampaikan Tuhan marah. Duk mabuk kaya lagi, sampaikan Tuhan benci, maka Tuhan mengeluarkan dia daripada rahmat dia dan dilaknat. Tuhan melaknatkan dia, menyebabkan dia matilah keadaan tak beriman. Sebagaimana kita pernah royak dah cerita ataupun kisah yang berlaku dengan orang yang orang panggil apa, duk minum benda mabuk kaya, menyebabkan dia matilah keadaan tak baik. Lagi daripada maksiat yang sangat-sangat bahaya, yang apabila seorang duk buat tu menyebabkan dia matilah keadaan tak comel, matilah dalam keadaan kafir ni, iaitunya tinggal semaya. Tak semaya sehari semalam 5 waktu tak semaya. Ni pun juga banyak benar-benar yang berlaku. Yang bui dalil kepada kita, bui tanah air kepada kita, kata dia ni ahli neraka. Orang yang tak semaya banyak. Tuhan tunjuk kita kelih bagaimana dia mati, dan kadang-kadang orang tu dia panggil kata aku tak beriman dengan kalimah la ilaha illallah, maka matilah keadaan begitu. Matilah keadaan kafir lah. Tu. Sebab tu kena beringat, kena takut benar-benar benar lagu tu. Lagi daripada perbuatan dosa-dosa yang wakwi seorang tu mati dalam keadaan kafir, zina. Zina ni pun juga punca besar. Yang wakwi seorang tu, walau dia ni orang Islam, hidup dalam masyarakat Islam, tapi kalau dia patum zina dan dia tak ada sedar dan tak taubah kepada Allah, maka orang ni bimbang dan takut benar-benar, hujung jatuh dia mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana berlaku dengan umat-umat yang dulu. Itu dia. Baik. Daripada benda yang berlakunya, orang panggil seorang orang Bani Israel yang sangat banyak ibadat kepada Allah. Dia ni sembah Allah, ibadat kepada Allah ni kadang-kadang 10 jam turut-turut tak buti-buti. Bahkan dia ni orang panggil keluar daripada kampung, pergi buat orang panggil bina untuk dia seorang ya, duk tapa supaya ibadat kepada Allah, tak ada campur gaul dengan orang dalam orang masyarakat, mengasingkan diri dia untuk ibadat kepada Allah. Jadi orang baik benar, bagus benar. Tetapi dengan sebab beberapa sebab, maka kisahnya panjang, maka kita ringkaskan. Akhirnya dia ni orang panggil apa, jatuh fitnah seorang perempuan, waktu dia tu berzina. Maka dengan punca daripada berzina ni, dia takut pecah Rusia dia, maka hilang kemuliaan dia di mata-mata orang dalam masyarakat, yang dia ketika tu sangat tinggi, sangat orang ni orang panggil sepuluh puja dia dah, duk kecek benda baik belaka teteh dia. Maka waktu dia tu bimbang ke pecah Rusia, dia bunuh perempuan ni. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Wala'iyadzubillah. Lagi daripada amalan yang apabila seorang itu buat dan dia tak taubah, tak ada kembali klik kepada Allah, menyebabkan dia tu mati dalam keadaan kafir. Maka jika mati dalam keadaan kafir ke, maka dia tak berjumpa, tak bahu
syurga sampai bila-bila. Iaitu jadi poneh. Orang lelaki pisah, nah, wak dia tu jadi perempuan. Dengan dia panggil tatang, cara berjalan, dengan cara akak tangan, cara minum, cara makan, cara duduk hari-hari ya. Nah, dan kena orang siapakah ubah, nah, ubah tubuh badan daripada lelaki jadi perempuan. Nah, kulit pun jadi lembut sebab dia panggil pemakai hubak, makan apa supaya jadi dia panggil kulit hak perempuan dah. Nah, hilang kasar lelaki dan dia panggil pergi buat dada dan gi ubah, gi buat kemaluan. Nah, siapakah bertukar kalau tak ada kelih nama, tak tahu kata dia orang panggil asal lelaki ke tak tahu kata dia lelaki. Perempuan terus. Nah, tu. Ni pun pucuk yang besar sebab yang besar yang wa'wi seorang itu tu dan matilah keadaan dia panggil apa tak beriman, matilah keadaan kafir. Sebab apa? Sebab mana-mana lelaki yang nak jadi perempuan, ponellah kita kata, selama mana dia tak kembali jadi lelaki klik kepada asal, selama itulah Tuhan duk laknat dia. Tuhan melaknatkan. Nah, maka apa makna laknat? Laknat ni ialah Tuhan menjauhkan daripada rahmat dia. Nah, Tuhan tak bagi rahmat kepada dia. Maka orang yang tak dapat rahmat Tuhan, orang yang dilaknat oleh Allah, orang ni payah benar-benar nak masuk syurga. Bahkan dia makin hari makin rapat dengan neraka setiap hari. Sebab tu takut benar-benar benar ni. Maka para ibu, para bapa, adik-adik, abang-abang, jikalau kita duk deraka kepada ibu bapa, beki cepat-cepat. Sebab mati tak tahu nak berlaku bila. Jikalau kita tak semaya maka taubat dengan Tuhan segera dan jadilah orang yang jaga semaya Dan jikalau kita duk minum mabuk kaya, tinggal segera cepat-cepat dan taubat kepada Allah. Dan jikalau kita duk berzina, tinggal segera taubat kepada Allah, kembali klik jadi berjuru sebagaimana orang Islam lain-lain duduk hidup. Dan juga jikalau dia di pondek, tinggal benda tu klik kepada asal. Jikalau lelaki klik kepada lelaki, jikalau perempuan klik kepada perempuan. Janganlah kita lelaki usaha nak jadi perempuan, janganlah kita perempuan usaha nak jadi lelaki. Sebab dilaknat oleh Allah setiap masa. Dan ramai di kalangan orang yang jadi lelaki, lepas tu usaha jadi perempuan, jadi pandai lah kita kata, atau perempuan yang usaha nak jadi tom, nah banyak hak lagu ni, nah jadi murtad, keluar daripada agama Islam masuk agama lain, maka matilah ada keadaan kafir wal a'yadzu billah. Nah, kalau gitu dua perkara, siapa yang tak selamat daripada dua perkara ni, dia tak bahu syurga. Yang pertama syirik. Nah, yang syirik, yang kedua dosa. Nah, maka dosa ni, nah syirik, jikalau kita orang Islam asal duk dia tak berlaku syirik, dia tak ada kafir, nah malaikat dengan sebab dosa yang bahaya, maka hak kita sebut saling suweneng. Nah, itu dia. Maka dia buat dosa ni lah, dia bawa dia buat dia kafir pada akhir nyawa, hujung hidup dia. Saudara semua. Baik. Kalau gitu, apabila kita tahu lagu tu dah, maka kita tidak boleh takut. Nah, kita janganlah takut, malaikat dosa kita sahajalah benda yang kita kena takut sekali. Nah, benda lain boleh takut, tapi takut pada jangan takut sungguh-sungguh. Nah, sebab apa? Sebab benda tak baik itu punca dia mari daripada dosa. Ya, cuba daripada Allah ada, tapi orang panggil potaklah banyak sebagaimana dosa. Misal kata kita takut-takut daripada pakai miskin, maka sebab yang besar yang buat wisore tu nak pakai, sebab yang besar dosa yang dia duk buat tu. Sebab datang dalam hadis Nabi,
Nabi kata bermula seorang akan hilang rezeki dia dengan sebab dosa yang dia buat. Dia nak dapat dah rezeki hari ni, banyak hari ni, dapat 10,000 hari ni pada asal. Tetapi dengan sebab dosa yang dia buat, hilang habis 10,000, tinggal 10 tu. Kalau gitu, sebab yang besar yang wakwi seorang ni pakai ialah dosa. Lebih-lebih lagi dosa apa? Dosa mabuk kaya, dosa mezina, dosa tinggal semaya, lakon kepada ibu bapa. Ni 4 perkara ni kak pucuk besar benar-benar yang wakwi seorang tu papa, wakwi seorang tu pakai, wakwi seorang tu hilang rezeki dia. Tu. Gapo lagi? Sakit demam juga daripada dosa. Hak sebab yang besar sekali. Yang wakwi sakit demam dosa. Tu. Maka kelih orang penyakit tidakkah pucuk mari daripada berzina? Tidakkah pucuk mari daripada orang panggil pekocok debu? Itu sebab yang besar. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, Tuhan kata. Apa saja daripada bala, penyakit dan benda-benda tak baik yang berlaku dengan kamu tu, 90% ialah daripada dosa yang kamu lakukan. Sebab tu Imam Ali bin Abi Talib katakan, la takhaf illa dzambak. Janganlah engkau takut, sebenar-benar takut melainkan dosa kamu sahaja. Dosa ni lah benda yang kamu kena takut sekali. Sebab apa? Sebab dia lah pucuk yang hirik bala mari syari mung. Bala berlaku apa ni? Punah bi bakar rumah. Ni benda berlaku. Berlaku lama hari tu dulu gitu. Saya kenal satu keluarga yang orang panggil apa? Di Taning, dalam Cawak Patani ni, satu keluarga yang umur dia ni makan dia api dengan sebab apa? Sebab orang panggil apa? Berlaku zina. Dan seorang kebun makan di api habis, nyala habis, tu hata lagi. Sebab apa? Sebab dia ni orang panggil apa ni, sangat-sangat deraka kepada ibu bapa. Kalau gitu, penyakit baik, sepik pintu rezeki baik, bala baik, lepas tu dibuat nyanyi oleh orang berbaik. Semua tu pucuk asalnya mari daripada apa? Daripada dosa, daripada dosa. Allahu akbar. Maka kita duk cara hari ni masing-masing dia panggil duk usaha cari jalan nak menyelamatkan diri kita daripada api neraka dan menjadikan kita ni ahli syurga. Kalau gitu kita kena bersih sungguh-sungguh daripada 2 perkara. Sebab 2 perkara ni siapa ada di atas diri dia, ia tak berjumpa dengan syurga. Kalau syirik tak berjumpa selama-lama. Kalau dosa, maka dia kena masuk neraka dulu. Habis dosa dulu baru dia boleh masuk syurga. Jikalau dia mati dalam keadaan beriman. Tapi orang yang dosa banyak, ukat bukan sikit dak. Hasib ataupun lebih banyak pada tu, nak mati dalam kafir pun banyak. Lebih-lebih lagi dosa kita raya tak ning. Laka buat ibu bapa, mabuk kaya, zina, tinggal semaya, orang panggil apa? Ubah. Lelaki nak ada perempuan, perempuan nak ada lelaki. Itu dia. Baik. Maka saudara semua, jika kita orang Islam ni, satu lagi yang kita kena bersihnya dosa. Maka dosa ni satu benda yang ada berlakulah di atas diri kita masing-masing. Sebab kita ni anak Nabi Adam belaka, cucu Nabi Adam belaka, dan kita ni bukan Nabi, orang biasa. Maka orang biasa daripada anak cucu Nabi Adam, tak ada siapa selamat daripada dosa.
Sebab Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Semua anak ada yang lain daripada Nabi ada kesalahan belaka, ada dosa belaka. Nah, sebab tu daripada masa ke masa, kita kena bersungguh di atas membersihkan diri kita daripada api neraka. Nah, Allahu Akbar. Saudara semua. Hari ni dia panggil apa jadi terlekat sikit lah. Tak sedap nak kecek. Sebab dia panggil terlesak duk beragai. Ni putu. Lifestyle putu hilang. Lifestyle putu hilang. Subhanallah. Tak tahu apa berlaku hari ni. Sebab apa boleh ada lagu ni. La haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi sebab dia tak tahan. Kita kecek pada awal tu comel dah. Sampai 9 minit putu. Wak semula pula. 5 minit putu. Wak semula pula. Putu ni kali yang ketiga ataupun kali keempat dah ni. Ni pun kapan? Ke putu, ke mari. La haula wala quwata illa billah. Baik. La haula wala quwata illa billah. Kalau gitu kita kena bersih daripada dosa. Kita kena bersih daripada dosa. Kita ni kena usaha membersihkan daripada dosa. Baik. Kalau gitu kita masa pun tak banyak, jadi kita kecek gipung, dia panggil tahbih. Jadi kita ubahlah, ambil tajuk hak kita nak kecek hari ni, kita pergi kecek semula esok hari insya-Allah. Ni pun duk bimbing jugalah terasa tu lama duk beragai pula. Sebab dia pun terasa lama juga dah. Tak apalah walau bagaimanapun insya-Allah baik. Jadi masa yang tinggal lagi ni kita ambil mari jawab soalan insya-Allah. Maka bagi siapa yang ada soalan nak tanya, maka boleh tanya dalam komen tu. InsyaAllah benda yang kita boleh jawab dan kita jawab, dan benda tak boleh jawab dan kita butai dulu, kita pergi baca, cari jawab dalam buku-buku, maka kita mari jawab semula insya-Allah. Baik. Maka sama-tara kita duk tunggu-tunggu nanti kawan-kawan saudara-saudari yang ada dengan kita lebih kurang 20 orang lebih-lebih ni pada pertanding ni. Kita nak jawab soalan dulu yang yang tanya mari dalam messenger ataupun hak Tok Kang yang kita duk live kemarin dulu. Daripada soalan yang tanya kemarin dulu, iaitu ia tanya kata, boleh ke tak kita nak jual benda semenjak pagi atau tengah hari? Nak jual barang ni, boleh ke tak? Allah. Maka tentang soalan ini ni yang sebenar pun saya dah jawab dah pada awal-awal hari tu, boleh hari yang ketiga kau tak ingat dah, lebih kurang begitulah kata silap. Jawab pun dengan jawapan yang luas juga dah lah, meliputi boleh kata 90%. Maka bolehlah kita nak kembali klik semula boleh. Tapi tak apalah kita jawab di sini. Ya jual barang ni dia bagi tubik kepada dua besar-besar. Barang yang kita nak jual ni. Walaupun kita tahulah kata murad kehendak dari soalan tu jual pasal mana, tapi tak apalah supaya kita nak jelas tu kita royaklah kita jawab. Jadi jual ni ia tubik dua perkara besar-besar dalam bulan Ramadan lah, iaitu jual barang yang tidak bersangkut paut dengan batal puasa, lepas tu jual barang yang boleh membatalkan puasa. Dua perkara. Jadi jikalau barang tu pada golek, bukan benda yang wakwi seorang tu batal puasa dah orang tak ambil guna untuk membatalkan puasa, maka barang ni tidak ada masalah semenjak pagi
kita nak buka kedai kita untuk jual barang ni, maka tidak ada apa-apa. Jual puka, jual jala, jual panggil seming, jual barang kosang semua, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab benda tu bukan daripada benda yang untuk orang panggil buat membukakan puasa, membatalkan puasa pada ghalib. Jual besi, jual pitu. Tu dia. Maka tidak ada masalah. Baik, satu. Yang kedua, bagai makan ni, hal ni boleh membatalkan puasa. Maka benda ni kita orang jual ni pada asal hukumnya haram. Boleh kita nak jual. Tetapi dalam bulan puasa ni nak putus wadah. La haula wala quwata illa billah. Tapi dalam puasa ni jangan jual kepada orang yang wajib puasa dalam bulan puasa tu. Walaupun dia tak puasa pun, tapi dia wajib puasa, maka kita tak boleh jual ke dia. Sebab dia kita jual ke dia masuk dalam orang yang sokang buat maksiat. Maka orang yang sokang buat maksiat haram, maka dia berdosa sebagaimana orang yang pergi makan dia berdosa. Orang yang bui makan ni pun berdosa juga, walaupun dengan bentuk jual sekalipun tak boleh. Adapun jika dia jual kepada orang yang tak wajib puasa, budak halau, perempuan yang lepas pada beranak marihe, perempuan yang duduk dalam keadaan marihe, orang yang buka puasa dengan sebab dia bersapih, orang ni dia panggil apa, dia harus tak puasa pada hari itu. Dia tak wajib puasa dak atas dia. Maka jika kalau kita jual ke barang makan kepada orang ni halal, tidak ada masalah. Maka daripada orang yang tak boleh jual, orang kafir. Walau dia tak puasa, tapi agama tutup suruh dia puasa juga. Walaupun dia tak puasa lagi hari ni, tapi tak boleh jual juga kepada dia. Jika kita jual kepada orang kafir juga, kita haram, kita berdosa. Jual kepada orang Islam juga yang wajib puasa tapi dia tak puasa, itu dia tak puasa, maka haram jual. Jadi pada asal ia tak bersangkut paut dengan jual pagi, jual tengah hari, jual petang, tak bersangkut paut. Jadi jikalau kita jual barang kepada orang yang halal makan, daripada pagi pun tak apa, tak mesti petang. Dan jikalau kita jual kepada orang yang haram, kita jual ke dia, walau dekat gelap pun haram juga. Gitu. Tetapi yang paling comelnya, kita yang jual barang ni, kita jual petang-petang lah, walaupun harus jual pagi. Tapi bimbang takut dia mau tu mari beli lah. Orang yang wajib puasa dan tak puasa, dan wajib dia kena berak, maka dia beli barang kita. Hak tu bimbang. Bila tu? Apabila kita jual pagi, apabila kita jual pukul 10, pukul 11, apabila jual pukul 12, pukul 1, ni bimbang. Dan jika dia jual petang tu, pada ghalib orang nak buka puasa main beli tu. Pada jika dia mau main beli, hak tu kita tak tahu. Dan kita tak yakin kata dia ni tak puasa. Ketika tu harus kita jual boleh. Tu dia. Sebab tu kena beringatlah kita orang jual ni. Janganlah laba dunia siapakah jual agama. Dapat untung dunia siapakah dicapak masuk dalam neraka. Tak klik ke modal lagu tu. Rugi lagu tu. Sebab tu jika kita nak berjual, hendaklah hati-hati, beringat. Tu. Allahu akbar. Itu jawapan bagi soalan yang tanya kata kita nak jual barang ni boleh ke tak waktu pagi atau waktu tengah hari. Jawab tu hasan ni dah lah. Maka dengan baik-baik, pati baik-baik, patu we pahal comel-comel. Dah we jelas gitu. Baik. Soalan yang kedua yang ditanya, dia kata kami ni dapat sekeping tanah, tak luas lah,
Nah, sekadar maka kami ni niat nak buat tempat ni masjid. Nah, niat si ada. Lepas tu berlafaz pula. Nah, kami menjadikan tempat ni masjid. Tu. Padahal belum bina lagi. Tanah je baru. Tapi menjadikan masjid dah. Tu dia. Tapi learning ni ambil tentak dulu. Dah buat semaya sama tara. Ya ada lah kawasan hak tempat masjid tak ada lagi ke. Tempat kita tak ada pelik lah di kampung dah ya ada galik ada masjid belakang dah. Tu. Tapi kalau kau bukit kau mana tu, kampung baru dibuka orang baru ramai. Dulu ni duk pergi semaya masjid lain. Nah, jauh dah 2 kilo 3 kilo ataupun 5 kilo naik motor pergi bom. Lepas tu pasal ramai tempat kita ni pasal nak masjid tempat kita lah. Nah, maka cari duit beli tanah sekeping sebidang, luas dah lewat 3-4 pintu kita kata awak masjid. Maka tak siap dah dia panggil ki siap untuk masjid. Lepas tu niat setelah berlafaz kata kami menjadikan tempat tanah ni masjid. Tu dia. Lepas tu mik tentok sama tara boleh buat semaya. Tanyanya nak raya kata tempat ni tanah ni dikira masjid ke tak? Lepas tu boleh ke tak kita nak iktikaf dalam tanah tu? Lagu tu ya tanyanya. Baik. Maka masjid ni tak mesti bina walaupun kita berkhayal dalam otak kita dengar kata masjid kena bina lah. Tu. Itu dia panggil apa? Itu dalam khayalan kita. Tapi pada hakikat yang sebenar tak mesti. Tak mesti kena bina dengan seming, kena cat, kena gapo, dia kena berlapis tak mesti. Nah, masa Nabi dulu masjid ni ialah ibarat tanah kawasan ya, kek dia. Ni kawasan masjid. Semaya pun sujud atas tanah. Nah, tu ya. Lepas tu gak ambil tak supaya tak pertama supaya tak panas. Nah, tu ya. Bahkan learning ada lagi. Kita tulis dalam Facebook baru-baru ni di Petit Algeria, Jazair. Ada lagi masjid tapi bina lah tepi ya bina buat molek lah ikat batu blok molek lepas tu cak comel lepas tu masjid bermakar dinding comel tapi tempat sujud tempat semaya ni tanah tu. Kalau gitu faham tadi pada sini masjid tak mesti kena buat bina dulu baru jadi masjid dah. Walau tanah kosong pun jikalau kita siap dah lepas tu kita niat dan berlafaz menjadikan tempat ni masjid dikira tempat ni masjid dah. Tu dikira masjid dah. Tu dia. Jadi dia hukum masjid kita nak iktikaf boleh. Tu dia. Dan orang berjunub tak boleh duduk tempat tu. Orang marihir pun tak boleh masuk duduk situ. Orang isap okok pun tak boleh isap okok dalam kawasan tu. Sebab apa? Sebab dikira masjid dah. Walau belum bina sekalipun. Sebab apa? Kita niat dah, kita berlafaz dah menjadikan tempat ni masjid. Maka supaya dia masjid dah. Nah, tak beza dengan masjid sudah dah tak ada beza. Gapo hak boleh buat dalam masjid tu boleh buat belaka. Gapo tak boleh buat dalam masjid tu tak boleh buat belaka. Sebab dikira dia masjid dah. Tu ya. Maka kita faham bersama insya-Allah. Itu soalan yang kedua yang hak dukang dalam soalan yang kita live kemarin dulu. Nah. Baik. Allahu akbar. Jadi tak ada lagi soalan yang ditanya. Nah, dia tak ada lagi. Allah jadi punah daripada awal tadi sebab jadi putus 2 kali ataupun 3 kali putus. Nah, ni boleh putus pula dah ni. Putus mari. La haula wala quwata sebab tahu sebab gapo. Nah, ni boleh putus pula ni. Tak tahu sebab gapo dah jadi gapo dah jadi. Nah. La haula wala quwata illa billah.
Kita jawab dah hak ning. Hak dia panggil cik vaksin. Cik vaksin COVID tak batal. Sebab dia pocok di sini, di bahu ataupun di punggung ataupun di lengan, tak ada masalah. Sebab masuk benda melalui lubang kepada bulu roma ni ataupun kepada urat, tidak batal puasa. Nah, maka maaflah soalan ada dah 3-4 soalan dah. Cuma kita tak nampak sebab dia tak naik. Dia dekat kong dah ni kali ni. Putu tak tahu sebab apa. La haula wala quwata illa billah. Putu. Dia kata suami saya ni dah kena buat kanak. Dah 5 tahun lepas mari dah. Dan sekarang ni tak boleh puasa. Sebab apa tak boleh puasa? Sebab dia sakit. Kan sebab dia ni dia panggil apa? Tak sempurna akal dia. Kan sebab apa tak boleh puasa tu? Dia kena ada sebab lah. Ada. Tak boleh puasa. Sakit habis ni wak dengan sebab sakit habis ni wak kena makan ubat. Karena kenapa pasal lagu tu pasal lagu tu lah. Sebab duk dekat ada sakit, wak tak boleh puasa, jadi dia kena makan ubat. Masjid pun tak boleh nak pergi sebab boleh hari dia panggil apa sakit teruk ni, nak bangun pun tak boleh ataupun susah payah benar, wak tu tak boleh pergi masjid. Lepas tu tanyanya lagu mana? Orang awak kenak ni tak nak rayak dah. Orang awak kenak tak nak rayak dah. Dia berdosa dan dosa besar. Sihir ni dosa besar dan daripada amalan yang sangat-sangat takut. Sebab kadang-kadang jadi pucuk besar yang wak dia mati lah keadaan kafir. Itu dia. Sebab amalan sihir ni dekat-dekat dengan kafir. Dan Tuhan sangat marah benar-benar sebagaimana Tuhan ayat Al-Quran. Sebab tu orang yang buat kena orang dengan sihir ni dah sangat bimbang sakit sekali. Takut matilah keadaan kafir. Itu hal dia. Tapi kita berdoalah Tuhan masuk hidayah, dia bertinggal benda tu semua dan kembali kepada agama dan taubat daripada kesalahan semua. Itu harapan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun bersangkut paut dengan si suami yang dekat sakit ni tak boleh puasa, maka tak apa agama maaf. Agama maaf tak puasa pun tak apa, ai tak berdosa. Itu dia. Sebab dia berhajat kepada makan ubat sebab sakit sungguh. Sebab dia tak agak nak puasa ya kau teruk, sebab tu dia kena makan. Tu. Tapi kalau keadaan ni dia harap pesia ada. Harap pesia tu ada lagi. Dia harap pesia tu ada, maka dia harus buka puasa saja, tak puasa, tak wajib puasa. Boleh buka puasa. Tapi nanti dia sia ya qada. Ya qada hak dia tak boleh puasa tu. Berapa hari? Bila? Kalau 2 tahun, 60 hari. 3 tahun, 90 hari. Dia qada masa yang dia tu dia panggil persia nanti. Tu. Tapi jika kelih tidak ada harapan nak sia langsung dah. Teruk benar ni, kau teruk mata dan dia tak boleh puasa. Jika ada puasa kau mudarat teruk dan tidak ada harapan nak sia, ketika ni dia tak wajib puasa dah, bahkan dia ni kena bayar fidyah beras cupak sehari kepada fakir miskin. Dia panggil sedekah, bayar fidyah cupak sehari beras kepada fakir atau miskin ganti daripada puasa. Ai tak wajib puasa dak, jadi wajib bayar fidyah tu. Dia panggil apa? Cupak sehari. Jikalau tidak ada harapan nak sia, kena faham baik-baik tu. Jikalau ada harapan nak sia, dia tak wajib kena bayar fidyah, tapi dia tak wajib puasa, harus buka. Lepas tu nanti dia sia, lepas tu nanti qada semula. Itu dia panggil apa? Jawapan di atas soalan yang ditanya, kata suami kita ni kena buat kena. Lepas tu
Kewajipan kita isteri lala ni dan ayah ibu bagi suami dia kalau ada lagi saudara dia, sepupu dia, adik dia ataupun abang dia, anak-anak dia ni ada lagi ni, dan kita isteri pun sama juga, banyaklah doa ke dia. Minta doa dengan Tuhan lebih-lebih lagi pada bulan puasa ni. Nah, Tuhan ni mengsiarkan dia cepat-cepat. Dan jikalau tuan ni nama apa ni? Orang panggil Nurul Ain. Duk dengar saya lala ni, dengarkan, lepas tu amalkan. Jikalau suami boleh buat, dia buat dengan sendiri dia. Dan jika dia tak boleh buat, kita tolong buat ke dia. Nah, baca benda ni, si oleh air, dia makan. Tapi kalau nak comel benar-benarnya, suami buat sendiri. Rahsia insya-Allah. Iaitu apa? Iaitu 4 perkara. 4 perkara. Ia baca tak panjang kali. Yang pertama, baca wirid Nabi duk wirid itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ni, tu dia. Baca ni 41 kali setiap pagi. 41 kali setiap pagi. Dia baca ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 41 kali. Nanti insya-Allah saya nak tulis kepada Nurul Ain. Yang kedua, baca surah Al-Qadar 11 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai akhir baca 11 kali. Lepas tu pula baca alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil 11 kali. Lepas tu baca qul huwallah 11 kali. Maka buat setiap pagi. Baca mula-mula bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Memang 41 kali. Lepas tu baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 11 kali. Baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil 11 kali dan qul huwallahu 11 kali. Maka bacaan ni insya-Allah tak lama masa insya-Allah suami akan siap daripada kena sihir ni insya-Allah. Baik. Maka saudara semua masa pun dah panggil apa nak sapa waktu buka puasa. Maka selamat berbuka puasa dan Tuhan terima semua puasa kita dan amalan baik kita yang kita lakukan dalam hari ini dan lepas maridah. Maka ya Allah ya Tuhan kami, Engkau-Lah Maha Kuasa, Engkau-Lah penyembuh daripada segala penyakit. Maka ya Allah, bagi seorang lelaki suami bagi Nurul Ain dalam keadaan sakit berat, maka Engkau ya Rabb, Engkau-Lah Maha menyembuh, maka Engkau kuasa. Maka ya Allah, siarkanlah suami dia, mensihatkanlah suami dia, kembalikanlah suami kepada sihat semula ya Allah, dengan berkat semua orang puasa pada hari ini kamu kabami ya Allah, dengan kasih sayang Engkau kepada dia dan kepada kami semua umat Islam ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua hamba Engkau yang Engkau bebas daripada api neraka ya Allah, sebab kami tak kuasa, tak tahan nak sesat dengan dalam api neraka. Maka merdekalah kami semua daripada api neraka ya Allah, bebaskanlah kami semua daripada api neraka ya Allah. Jadikanlah kami hamba Engkau yang terbaik, yang paling baik, hamba Engkau yang panjang umurnya lagi pula elok amalannya. Jadikanlah kami semua ya Allah hamba Engkau yang panjang umurnya lagi pula elok amalannya. Ya Allah ya Tuhan kami, merdekakanlah kami daripada api neraka. Merdekakanlah suami kami daripada api neraka. Merdekakanlah isteri kami daripada api neraka. Merdekakanlah anak cucu kami daripada api neraka. Merdekakanlah ibu dan bapa kami daripada api neraka. Merdekakanlah ya Allah adik-beradik kami daripada api neraka. Merdekakanlah waris-waris kami daripada api neraka. Merdekakanlah umat Nabi Muhammad daripada api neraka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami amalan baik, amalan yang Engkau redha, amalan yang Engkau cinta. Sekiranya kami boleh buat amalan ni, jadi sebab besar yang buat kami dapat syurga Engkau ya Allah. Buat kami selamat daripada api neraka Engkau ya Allah. Dan jadikanlah kami semua ya Allah kawan Nabi Engkau dalam syurga. Jadi kawan Nabi Engkau dalam syurga. Kawan Nabi Engkau dalam syurga ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, baikikanlah masyarakat kami ya Allah. Kembalikanlah kami dan umat Nabi Muhammad kepada agama Engkau ya Allah. Angkatkanlah bala daripada kami semua ya Allah. Hilangkanlah virus COVID-19 daripada kami semua ya Allah. Cepat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.